ingatlah dengan berzikir mengingati Allah, itu akan memberikan ketenangan kepada hati yang menyebabkan gundah gulana dalam hidup kita, yang menyebabkan kita bercakap dengan perkataan-perkataan yang tidak menggambarkan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Itu berpunca daripada hati, dan hati ini perlu kita jinakkan dengan kita membaca akan Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, perbanyakkan kita juga dengan melaksanakan ibadah salat. Baginda sallallahu alaihi wasallam apabila idza hazabahu amrun, apabila dia ditimpa dengan sesuatu ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang membimbangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda akan melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Dan boleh kita laksanakan ibadah solat tersebut, kalau boleh kita dapat laksanakan dalam keadaan berterusan, maka insya-Allah ia akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan yang ketiga, antara perkara yang boleh menambahkan lagi semangat, motivasi dalam diri kita ini, kita baca Al-Quran bukan sekadar kita baca, tapi kita fahami. Antaranya, fahamilah kisah-kisah yang Allah bawakan di dalam Al-Quran, bagaimana para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka itu begitu dahsyat sekali. Kisah yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian-ujian tersebut. Cacian, bukan sekadar cacian, perancangan dan konspirasi pihak musuh untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam, dihalau daripada kampung halaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bumi Makkah itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaki la ahabbal bilad wa la khairal bilad. Sesungguhnya bumi Makkah ini adalah bumi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bumi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laula ya kalaulah tidak ukhrijtu minki, aku dikeluarkan, dihalau daripada bumi Mekah ini, ma kharajtu, aku tidak akan keluar daripada bumi Mekah tersebut. Tetapi Rasulullah rela untuk meninggalkan kota Mekah atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berada di dunia dia tidak akan berkekalan, ya. Dan saya ingat dulu ketika saya pernah menghafal satu kata-kata yang pernah diajar pada kami ketika berada pada peringkat STPM dahulu. Ada satu ucapan daripada Qus Ibn Sa'idah, ya. Dia kata apa? Man mata fata wa kullu ma huwa atin lailun dajin wa naharun saj ila akhirih lah. Jadi dia kata setiap yang hidup itu pasti akan mati. Begitulah hakikat hidup kita di dunia. Tidak ada sesuatu yang kekal bersama dengan kita. Segala nikmat-nikmat yang bersama dengan kita hanya sifatnya sementara. Tapi kita nak dapatkan nikmat yang berkekalan bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah sabar dan syukur kita pada Allah di dunia. Di akhirat kelak, hakikatnya pahala tersebut akan terus berterusan dan akhirnya melayakkan kita untuk duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.